Assalamualaikum kepada Tuan kerana sudi meluangkan sedikit masa pada pagi ini untuk penuh ramah, sesi penuh ramah bagi subjek kami iaitu kepimpinan. Sebelum saya meneruskan sesi penuh ramah kami ingin memperkenalkan diri kami dan rakan-rakan saya. Saya adalah Muhammad Syamsuddin bin Mahad dan rakan saya Muhammad Firdaus bin Zaiful Nizam, Muhammad Hafizullah Al-Ahadi bin Khairullah Nafiah daripada SEM 3 daripada Kolej Al-Quran Sayyidina Ali, Taksa, Bukit Gatil. InsyaAllah kita pergi kepada soalan yang pertama saya. Yang pertama, bolehkah Tuan ceritakan sedikit latar belakang keluarga dan pendidikan awal Tuan sebelum bergelar seorang askar? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datanglah ya anak-anak daripada Kolej Al-Quran Sayyidina Ali ke teratak saya ni lah ya. Teratak saya di quarters kerajaan sebenarnya dalam Kem Terendah bagi melaksanakan temu ramah, bagi melengkapkan pengajian yang saya dipahamkan untuk membuat paper ataupun kertas kajian berkaitan dengan leadership ataupun kepimpinan. Ini adalah satu yang baik disebabkan dengan kepimpinan yang baik kita akan dapat membentuk sebuah negara yang kukuh, apatah lagi kita berpegang kepada sekarang ini keluarga Malaysia. Okey, berbalik pada soalan yang ditanya tadi berkaitan dengan sedikit latar belakang saya sebelum saya menyertai Angkatan Tentera Malaysia. Sebenarnya saya ni dilahirkan di dalam satu keluarga yang kalau nak katakan besar atau tidak, dalam 4 adik-beradik dan saya merupakan anak yang bungsu. Dan ketika ini telah pun berkahwin lah, mempunyai juga 4 cahaya mata dengan seorang perempuan, 3 lelaki, dan alhamdulillah 3 daripadanya telah pun selesai belajar hingga ke peringkat pengajian tinggi, dan ada lagi seorang lah sebaya dengan anak-anak ni masih lagi belajar di Politeknik seberang Perai, Pulau Pinang. Saya telah mendapat pendidikan awal ya di Sekolah Rendah Sungai Dua, Pulau Pinang. Kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irsyad Seberang Perai. Selepas itu ke UiTM, masa dulu dikenali sebagai ITM ya. Dan kemudian diberi lagi peluang untuk menyambung di peringkat ijazah di Universiti Melaya, dan kemudian selesai pengajian saya bekerja dulu dengan jabatan kerajaan yang lain, iaitu daripada Jabatan Kastam dan Usaj Kerajaan. Itulah kebutuhan sebelum saya masuk tentera tu. Daripada Kastam itu kemudiannya selepas berkhidmat selama 3 tahun setengah, saya memohon pula untuk memasuki perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Okay. Soalan yang kedua, bagaimanakah boleh datang minat untuk menyertai dan berkhidmat sebagai tentera? Kadang-kadang orang bagi tahu, kenapa dah bekerja dengan perkhidmatan kerajaan kemudian boleh beralih ke perkhidmatan kerajaan yang lain sebab dah mempunyai karier ketika itu. Ya. Soalan ini memang sering ditanya oleh senior-senior ketika dalam perkhidmatan ATM. Sebab kata, kenapa masuk dah Kastam kemudian masuk dah pula tentera. Okey, ini adalah disebabkan pada tahun sebaik saya tamat pengajian pada tahun 90 di Universiti Melaya. Saya telah memohon untuk
menyertai ATM pada tahun 19 no, saya berkhidmat dengan custom tu hingga tahun 1994. Dan ketika itu ATM dan lebih khusus lagi Tentera Darat hendak melancarkan satu ketumbukan baru, iaitu pasukan elit, iaitu 10 Brigade Para. Dan secara kebetulan saya yang telah ditugaskan untuk membantu pihak ATM daripada segi urusan logistik dan penghantaran anggota ke Langkawi bagi pelancaran dan penubuhan 10 Brigade Para yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir. Dan ketika berurusan itu, saya begitu tertarik dengan cara bekerja pegawai-pegawai tentera ni, dengan ada sikap berdisiplin dan keteraturan kerja mereka. Dan ini yang menyebabkan saya beralih angin untuk mencuba pula karier saya sebagai pegawai tentera. Memanglah pada awalnya dulu, masa-masa peringkat sekolah dulu, antara cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pegawai tentera. Tetapi apabila habis pengajian, mohon kerja yang lain. Tapi bila tengok balik kembali bagaimana mereka bekerja dengan keterampilan mereka, itu menyebabkan minat saya kembali untuk memohon menjadi pegawai tentera. So, saya pun mohon. Kebetulan pula selepas mohon telah diberi tawaran terus untuk menyertai pemilihan pegawai kadet di Kelantan ketika itu. Dan saya pun memohon kepada ketua jabatan untuk pergi ujian pemilihan. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, saya telah terpilih untuk menjadi pegawai kadet graduan dan telah menjalani latihan dan sebagainya, dan ditauliahkan pada di hujung tahun 1994, itu November 1994. Dan unit pertama saya adalah Batalion ke-9 Regiment Askar Melayu Diraja Para. Kebetulan saya menguruskan logistik 10 Brigade Para, kemudian terpilih untuk menjadi salah seorang pegawai di dalam ketumbukan 10 Brigade Para. Baiklah, soalan yang ketiga, apakah bidang tugas dan peranan tuan dalam organisasi itu? Okey. Kalau kita tengok organisasi ketenteraan ini, dia sebenarnya kalau kita tengok dia adalah satu mini government ataupun satu organisasi, sebuah kerajaan. Kalau katakan sebuah negara itu mempunyai pemerintah, prime minister dia, perdana menteri dia, ATM juga mempunyai panglima angkatan tentera. Kalau dia mempunyai kementerian-kementerian yang lain, ATM juga mempunyai organisasi-organisasi yang menyerupai. Contohnya kalau katakan Kementerian Kesihatan, ATM ada dia ada bahagian kesihatan. Kalau pendidikan, dia pun ada bahagian ajar dia. Kalau bahagian logistik, kalau kita katakan Kementerian Kejuruteraan, ATM pun ada Regiment Askar Jurutera dia. Mana lengkap. Dia merupakan, saya katakan tadi, mini government yang komplit. That's why kalau kita tengok sejarah, apabila berlakunya rampasan kuasa, tentera boleh mentadbir sebuah negara itu disebabkan dia mempunyai satu organisasi lengkap untuk mentadbir sebuah negara. Kan? So bila pergi kepada soalan bidang tugas ini, kalau kita tengok daripada segi organisasinya yang begitu lengkap dan luas ini, so bidang tugas kepada saya sebagai pegawai tentera juga luas. Saya perlu memikirkan, merancang, mengurus dan mentadbir sumber manusia yang ramai. Kemudian selain daripada itu, sebagai pegawai tentera juga, saya mempunyai anggota-anggota bawahan yang perlu saya memberi pengetahuan, melatih mereka dengan taktik-taktik berperang dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga tidak mengabaikan
ya, tidak mengabaikan kebajikan anggota dan juga keluarga. That's why kita ada pepatah mengatakan bahawa apabila kita menyertai ATM ataupun angkatan tentera ini, kebajikan anggota itu dijaga daripada ia masuk tentera sehinggalah ke liang lahat. Kalau kita lihat, masuk dia tentera, apabila dia sakit, dia mendapat rawatan di hospital tentera, apabila dia mati sekalipun, urusan ini diuruskan oleh angkatan tentera. Kan? Start daripada masuk sehinggalah ke liang lahat. So, bila itu saya nak relatekan dengan kebajikan tadi, ya, kebajikan di mana anggota tentera menjaga kebajikan anggota dan keluarga bagi menentukan kesejahteraan kehidupan mereka. Ini boleh dikait rapat supaya anggota itu dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Apabila berperang, dia dah tahu bahawa anggota ataupun keluarga dia, ahli keluarga dia itu di barisan belakang telah pun diberi penjagaan yang sempurna oleh orang-orang yang berada di barisan belakang. So dia memberi satu fokus, tumpuan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota tentera yang perlu menentukan bahawa kedaulatan negara ini sentiasa terjaga. Dan selain daripada itu, saya juga, yang secara kebetulan background saya adalah lebih kepada training ataupun latihan, yang di mana saya pun telah berkhidmat sebagai dalam perkhidmatan, ya. Selain daripada menjadi staf di dalam hal pentadbiran, saya juga adalah menjadi juru arah dan juru latih di beberapa sekolah-sekolah tentera. Kalau tengok background saya memang lebih kepada training. Semasa saya duduk di markas 10 Brigade juga adalah sebagai pegawai staf 1 latihan. Justru itu kita berpegang kepada satu, iaitu sentiasa berlatih untuk kita menang perang. Itulah antara peranan dan tugas saya di dalam unit ketenteraan. Okey, soalan seterusnya. Apakah yang menginspirasikan Tuan untuk mencapai pada tahap sekarang? Okey. Alhamdulillah, dalam keadaan sekarang, ya, masih diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun berkhidmat akan cukup 28 tahun di dalam perkhidmatan angkatan tentera. Dan saya juga syukur dengan rezeki yang diberi, dan hingga kini dengan pangkat yang disandang, saya percaya bahawa ini adalah satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga satu pengiktirafan daripada organisasi, ya. So apabila kita masuk ATM, Angkatan Tentera Malaysia, kita akan dimaklumkan bahawa sky is no limit. Maksud dia, kita tidak ada limit untuk kita berkhidmat. Bermakna kat sini adalah selagi kita berusaha, pastinya akan ada kejayaan itu. Dan kejayaan itu ataupun usaha-usaha itu perlulah kita buat dengan penuh keikhlasan. Dan pastinya Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang sewajarnya kepada kita. Dan pada masa yang sama, organisasi juga apabila melihat kita membuat atau melaksanakan tugas itu dengan penuh keikhlasan, dia akan memberi ganjaran-ganjaran yang sewajarnya. That's why kita bekerja dengan penuh keikhlasan. Itulah inspirasi saya sebenarnya. Saya sentiasa melaksanakan tugas itu lillahi ta'ala. Melaksanakan tugas pada awal paginya, setiap kali kita nak melaksanakan tugas itu, kita perlulah betulkan nawaitu kita kerana Allah Ta'ala. Barulah kita buat dengan penuh keikhlasan dan mendapat ganjaran yang sewajarnya, insya-Allah. Okey, soalan yang kedua. Berdasarkan pendapat Tuan, apakah ciri-ciri kepimpinan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin? Okey. Saya katakan tadi, apabila kita buat melaksanakan tugas, perlu kita buat dengan penuh keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah salah satu daripada ciri-ciri yang perlu ada dalam kepimpinan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu memang kita dah diajar di peringkat sekolah itu, ikhlas dalam melaksanakan tugas. Selain daripada itu, untuk menjadi pemimpin yang baik juga, kita perlu berpegang kepada beberapa ciri yang lain, iaitu amanah. Laksanakan tugas dengan penuh amanah. Dan perlu juga kita ingatkan di dalam kita punya mentality ataupun pemikiran kita bahawa kita mesti sentiasa mencari pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan itu, kita perlu ada satu sifat tabligh,
Kita ada knowledge, tetapi kalau kita simpan tak guna. Kita ada knowledge, kita perlu sampaikan. Dan alhamdulillah saya katakan awal tadi bahawa bidang tugas saya selain daripada mentadbir juga adalah sebagai pegawai yang mengurus berkaitan dengan latihan. So dengan adanya pengetahuan tadi, kita tabligh, kita sampaikan kepada anggota bawahan benda yang betul, supaya ia menjadi satu amalan yang betul kepada mereka di dalam melaksanakan tugas mereka. Dan kita juga perlulah menentukan setiap amalan-amalan yang dibuat itu amalan-amalan yang baik dan betul, dan kita juga sentiasa boleh berkomunikasi dengan anggota tadi. So bila komunikasi itu kita sentiasa boleh ada sifat nak mendengar masalah mereka, dan mestilah ada satu sifat yang agak penting juga, itu sabar. Tak perlu kita nak melenting tak tentu pasal, kita perlu ada sabar. Dan di dalam organisasi ketenteraan ini pastinya kita mesti menunjukkan satu contoh yang baik. Untuk menunjukkan contoh yang baik kepada anggota bawahan dan menjadi perhatian anggota atasan, kita mestilah berketerampilan menunjukkan satu model yang baik untuk boleh dijadikan ikutan. Itu adalah ciri-ciri yang perlu kita ada untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan saya percaya setiap amalan-amalan ataupun ciri-ciri ini telah pun diajar ataupun telah diterapkan di dalam ajaran Islam. Itu saja. Komplit, sebab Islam itu syumul, dan apa yang amalan-amalan kata di dalam Islam, apa yang saya cakap tadi sebenarnya ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Okey, soalan yang keenam. Ya. Kiranya Tuan mendapati orang bawahan Tuan tidak mengikuti arahan dan tidak menunjukkan kesungguhan dalam kerja, apakah tindakan Tuan yang terbaik yang Tuan lakukan? Okay. Kita perlu juga tahu ya, tak semuanya yang kita buat tu indah belaka kan. Orang kata tak semuanya tu betul. Pasti ada kekurangan dia, pasti ada kelemahan dia. Tidak boleh 100% perfect. Ada kekurangan. So begitu juga dengan manusia ni. Manusia ni tak ada sempurnanya, ada kekurangan dia. Dan sebagai pemimpin, kita perlu insaf benda tu. Kita mesti tahu benda tu. Dan cara yang terbaik adalah apa yang saya lakukan. Sebab sebelum saya berada di dalam kedudukan sekarang, saya juga adalah sebagai pegawai pemerintah Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja, yang dikenali juga Gurkha Melaya, yang berpangkalan di Kem Tapah, Perak. Selama 2 tahun saya menjadi pegawai pemerintah di situ. Saya apabila anggota melakukan kesalahan, anggota melakukan kesalahan, kita tengok case by case. Kita tengok apakah jenis kesalahan itu, dan cara yang terbaik kita memberi nasihat, memberi panduan. Sebab nasihat dan panduan ini sentiasa diberi. Kita akan sentiasa bercakap dengan anggota apa yang boleh buat, apa yang perlu dielakkan. Dan sekiranya berlaku juga pelanggaran disiplin, contohnya, kita akan memanggil anggota tersebut, memberi nasihat, memberi amaran. Sekiranya anggota tersebut melakukan juga kesalahan yang sama, dan pastinya di dalam ATM ini kita tidak terpaksa juga mengenakan satu tindakan kata tertib. Kata tertib ini bukannya kita nak menghukum beliau, tetapi juga untuk memberi peringatan kepada anggota yang lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. That's why punishment sebenarnya perlu untuk kita mencegah daripada berlakunya kesalahan yang sama oleh orang yang lain. Tapi masa yang sama kita perlulah memberi kelonggaran yang tertentu, mempertimbangkan dengan seadilnya. Dan alhamdulillah saya rasa dan saya mendapat feedback yang baik bahawa semasa saya melaksanakan pemerintahan yang lepas, dengan izin Allah, sekarang pemerintahan itu dapat dilaksanakan dengan baiklah, dengan satu pedomannya itu kita sentiasa memberi pertimbangan yang
yang saksama lah kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nasihat, amaran dan tindakan. Namun demikian, kalau sekiranya anggota itu, sebab dalam tentera ni anggota itu boleh ditahan sehingga tahanan selama 90 hari. Tapi saya katakan awal tadi, kebajikan keluarga kita tidak berkeluarga. Walaupun anggota tersebut ditahan 90 hari, kebajikan anggota yang berada di rumah itu tetap ya, kita ambil tahu. Itu dia macam mana kita laksanakan lah. Ya. Okay, soalan yang tujuh, ia berkait dengan soalan yang ke-6 tadi. Ya. Adakah tindakan tuan tu berkesan untuk orang bawahan tuan? Dasarkan kepada maklum balas, dan juga kita tengok semasa saya menjadi pemerintah tadi lah, saya ulang balik tadi kan, apabila saya telah menjatuhkan hukuman kepada anggota-anggota yang melakukan kesalahan setelah diberi beberapa tindakan yang lain seperti nasihat, amaran dan sebagainya. Dan apabila saya jatuhkan hukuman, anggota itu terima hukuman itu dengan redha, dan saya juga berjaya membendung lah kesalahan-kesalahan yang berat yang lain, dan ini terbukti bahawa batalion itu berjaya mencapai kejayaan sebagai salah satu batalion yang dihormati dan disegani. So saya rasa itu boleh menjawab kesan atau tidak hukuman ataupun tindakan yang saya laksanakan. Okey, soalan ke-8, soalan ini berkait juga dengan soalan yang ke-6 tadi. Adakah dia menjejaskan hubungan tuan dengan orang bawahan tuan bila tuan tegur tindakan? Ya, apabila kita katakan hablum minallah hablum minan nas, kita kan kita tak boleh hari benda tu. That's why kita laksanakan ibadah kita kepada pencipta, hablum minallah. Dan hubungan hablum minan nas ni dalam ATM, dalam tentera ni, kita tak dapat tidak lari daripada. Memang kita bekerja di dalam satu pasukan. Apabila tindakan-tindakan yang kita lakukan, kita memberi penjelasan yang betul, tepat kepada anggota yang melakukan kesalahan, berbalik kepada jawapan yang tadi, iaitu kita memberi nasihat, kita memberi amaran kepada dia. Dan selepas itu barulah tindakan diambil berdasarkan alasan-alasan yang diterima. Memang kita membuktikan bahawa kesalahan itu berlaku, dan tindakan-tindakan itu diterima dengan lapang dada oleh si pesawat. Dan that's why kita perlu ada satu teknik, ciri-ciri kepimpinan tadi. Apabila kita menegur, kita perlu pastikan bahawa kita tidak mengguris perasaan anggota yang ditegur. Sebab manusia, walaupun kita katakan itu adalah perintah, because of dalam military, bila kita katakan these orders, perlu buat. Tetapi saya kata, hubungan hablum minan nas itu perlu kita perkukuhkan. That's why kalau kita buat teguran, kita jadikan teguran itu adalah sebagai seorang abang kepada adik, seorang bapa kepada anak. Perlu diterima dengan penuh lapang dada. InsyaAllah benda itu saya katakan berjaya dilaksanakan dan terbukti semasa pemerintahan saya lah. Ya. Soalan yang ke-9, apakah cabaran getir tuan sewaktu menjalankan tugas sebagai anggota gabungan? Okey, sepanjang saya berkhidmat di dalam BTM ini, saya juga terlibat dengan beberapa operasi. Dan kebanyakan operasi saya adalah di Sabah, di pantai timur, di pantai Sabah, dan juga operasi Pasir. Pasir ni operasi Pandaran dan Sipadan Island Resort, yang ketika dulu berlakunya penculikan di Pulau Sipadan dan diwujudkan Pasir ni. Jadi singkatan Pasir tadi saya katakan tadi adalah Pandanan Sipadan Island Resort, Pasir ya. So saya terlibat dengan operasi ini. Dan yang paling getir saya rasakan adalah ketika kita membuat rondaan pada waktu malam. Ketika itu saya sebagai ketua company pada tahun 2006, dan kita bertembung semasa rondaan malam itu, kita bertembung dengan satu
satu bot kompit. Bot kompit ni adalah bot pancung, ya, bot pancung yang membawa barang-barang seluduk. Kita percaya bawa barang-barang seluduk, dan kita menghampiri bot tersebut. Dan apabila bot itu menyedari bahawa yang datang itu adalah pasukan keselamatan, bot tersebut telah cuba melarikan diri, dan kita buat pengejaran kepada bot tersebut. Because of kita tengok border ataupun sepadan laut antara Malaysia dengan Indonesia, sebenarnya Sabah dengan Filipin tu terlalu dekat. Lebih kurang kalau di pulau Bangkongan itu lebih kurang dalam 550 meter saja pun. So dia dah masuk ke perairan kita. So bila kita buat pengejaran, bot tersebut berpatah balik dan melarikan diri ke arah sempadan Filipin. Dan disebabkan dia membawa barangan, dan that's why kita tahu bahawa itu adalah barangan seluduk apabila dia membuang barangan tersebut ke dalam laut. Apabila kita sampai, kita tengok bot, kita masih buat pengejaran, dan apabila dia dah berjaya, dia dah buang barang dan berjaya melarikan diri cross border, so kita tak boleh masuk lah kawasan border Filipin. So kita just patah balik, dan kita lihat barang-barang yang dibuang itu adalah merupakan barang-barang seluduk lah daripada Filipin untuk ke kawasan Tawau, kawasan Sempurna di Sabah. Itu antara yang agak getir lah, yang mana kita bertembung sendiri dengan penduduk-penduduk, dan kemungkinan juga penduduk ini juga mungkin daripada MNLF, Barisan Pembebasan Moro, Filipin, ya? Kita tak pasti benda tu, sebab dia bila dia tengok kita terus melarikan diri. Itu antara yang ketika ni. Yang lain-lain tu adalah operasi biasa lah, yang mana kita tidak menghadapi sebarang masalah sepanjang menjaga sempadan negara. Soalan seterusnya ialah apakah situasi menyebabkan Tuan rasa bermakna dengan kerjaya Tuan? Situasi ini adakah situasi yang sama ataupun situasi yang saya perlu penjelasan? Apakah situasi itu? Kerjaya sekarang. Oh, dengan kerjaya sekarang. Okay. Pasti. Sebab saya dah berkhidmat dengan Kastam dan saya Raja, dia mempunyai peranan dia. Ya, bila sebut Kastam ni, dia jaga barang. Kalau sebut immigration, dia jaga orang. Apabila sebut tentera, ATM, dia menjaga keseluruhannya. Menjaga sempadan negara, menjaga kedaulatan negara, dan pastinya saya amat teruja apabila saya menjadi salah seorang daripada orang yang berada di dalam organisasi itu. Dan ianya amat bermakna. Sebenarnya saya perlu perjelaskan di sini, menjaga kedaulatan negara bukan hanya tanggungjawab anggota tentera, tetapi juga tanggungjawab bersama. Disebabkan keselamatan negara, kedaulatan negara adalah tanggungjawab kita bersama, ataupun orang sebut comprehensive security, keselamatan menyeluruh, yang perlu kita libatkan seluruh rakyat Malaysia menentukan bahawa negara ini sentiasa terjamin dan terpelihara kedaulatannya. Dan saya rasa karier ini, saya sebagai sebahagian daripada anggota atau pegawai yang berada di dalam organisasi ATM, saya telah menyumbang kepada negara saya, dan amat memberi makna kepada saya dengan karier yang ada sekarang. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 11. Apakah Tuan merasa cukup dengan pencapaian Tuan ketika ini? Bila sebut pencapaian, bila saya katakan saya telah pun berpuas hati ataupun tak berpuas hati, tak bersyukur pula. Dan sebagai seorang Islam, kita perlu sentiasa berusaha untuk menambah baik perkara kebaikan, meningkatkan perkara yang baik. So pencapaian ini tidak seharusnya ada noktahnya. Kita perlu, saya relate balik, sky is no limit, ya? So kita perlu menganjakkan diri kita ke arah yang lebih baik. Kita tidak boleh hanya terus berpuas hati dengan apa yang kita buat. Kita mesti terus berusaha untuk memberi sumbangan yang lebih baik, yang terbaik. Itu juga dengan amalan kita.
adakah kita berpuas hati dengan amalan yang kita buat? Pastinya tidak. Saya percaya anak-anak yang daripada sekolah College Al-Quran Saidina Ali ini pastinya tidak akan berasa puas dengan apa yang ilmu yang dapat sekarang. Mesti nak melonjakkan lebih lagi. Begitulah juga dengan pencapaian saya ketika ini. Saya tu mencari, mempertingkatkan lagi sumbangan-sumbangan saya. Dan pada masa yang sama kita juga berdoa, insya-Allah kalau ada rezeki itu, dengan pencapaian yang kita dapat, Allah Ta'ala memberi ganjaran yang baik. Dan cara bagaimana ganjaran itu Allah lebih mengetahui. Soalan yang ke-12, seterusnya, apakah langkah sewajarnya Tuan lakukan bagi meningkatkan tahap prestasi orang bawahan Tuan? Okey. Soalan ini saya perlu menjawab dengan beberapa andaian, beberapa bukan ini di mana kita dia ada kaitan dengan soalan yang sebelumnya itu. Ciri-ciri kita akan juga mempengaruhi prestasi anggota bawahan. Ya. Sebagai seorang pemimpin, sebab kadang-kadang sekarang ini saya juga mempunyai beberapa orang bawahan. Dan ketika awal dulu saya nyatakan saya pernah menjadi pegawai memerintah, di mana kalau satu-satu batalion itu dia mempunyai lebih kurang 600 ke 700 orang bawahan. So dengan sifat-sifat kepimpinan yang ada tadi, kita juga menjadi kita cuba untuk menjadi ikon dengan sifat-sifat tadi. Dan ini secara tidak langsung dia memberi gambaran kepada anak-anak buah kita untuk melaksanakan tugasan mereka mengikut ciri-ciri yang kita gariskan. Ya. So itu yang saya katakan tadi. Kita sentiasa menentukan mereka melaksanakan tugas dengan penuh berhemah, berdisiplin, berwawasan dan keikhlasan. Kaitkan balik yang tadi, nawai itu mesti betul dan sebagainya. Ini yang akan menjuruskan, menjadikan seorang tentera jundiyun, askariun jundiyun, kan? Askar yang jundiyun, yang baik, yang hebat, ya. Kita mengambil contoh-contoh. That's why dalam ni kita ada kaitan. Sebenarnya kita tidak boleh hanya melihat sejarah barat. Saya juga kadang-kala apabila kita buat kelas, kita juga mengambil kisah-kisah silam. Ini sebagai satu pengajaran dan pengalaman. Kita mengambil siapa Saifullah, ya, bagaimana tangkasnya Saidina Khalid Al-Walid, ya, panglima perang yang tidak pernah kalah. Ya. Contoh-contoh ini yang kita berikan kepada anggota bawahan kita supaya dia menjadi satu inspirasi, satu contoh yang baik untuk beliau atau mereka diikuti, selain daripada kita sendirilah sebagai pemimpin. Dan sebab kita sentiasa ada sikap muhasabah. Kita tengok, kita pun ambil siapa yang perlu kita jadikan sebagai contoh, dan contoh-contoh itu kita berikan juga kepada anggota bawahan. Sebab kadang-kadang mereka ni pun tidak mendapat pendedahan. So peluang-peluang yang kita ada, sebab saya gunakan peluang sebagai pegawai yang terlibat di dalam bahagian latihan. Kita menyusun perancangan-perancangan yang begitu dan kita selitkan. So kita, kalau dalam kementerian kerajaan Malaysia, kita ada jabatan yang berkaitan dengan agama, JAKIM dan sebagainya. Di dalam ATM kita ada kadat. Kita gunakan ustaz-ustaz ini untuk memberi ilmu-ilmu kerohanian kepada mereka. Memberi ilmu-ilmu kerohanian ini untuk dijadikan sebagai contoh. Kita ambil lah panglima perang yang saya katakan tadi, keberanian Saidina Umar dan sebagainya. Ya, nah, itulah saya rasa benda-benda ini perlu kita berikan untuk mereka meningkatkan tahap prestasi mereka. Dan soalan yang terakhir adalah, apakah harapan dan nasihat Tuan
pada generasi akan datang bagi sesiapa yang ingin menyertai bidang ketenteraan. Kita sebagai sebuah negara yang aman damai, merdeka setelah 65 tahun kita merdeka. Mana kira kita kata 65 tahun merdeka itu agak dah lama, 65 tahun. Kalau usia manusia tu dah agak tua kan. So sempena bulan kemerdekaan ini, dan kita akan sambut 16 September Hari Malaysia, saya ingin sarankan kepada anak-anak dan juga kepada golongan muda sekarang, generasi muda sekarang, generasi Y, ya, yang memang arif tentang penggunaan elektronik dan sebagainya. Kita tak larang, sebab itu adalah peredaran zaman. Namun demikian, perlu kita ada limitasi, ya. Cari yang benda-benda yang bermakna, sebab dengan adanya kemudahan-kemudahan alat-alat komunikasi ini, alat-alat elektronik ini, segala ilmu berada di hujung jari. Cari ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, saya akan membentuk kita menjadi satu generasi yang mempunyai sasiah diri yang baik, ya, sasiah diri yang baik. Sebab kita ingin menentukan bahawa negara kita ni sentiasa berada dalam aman damai, sentiasa berada di dalam bawah pelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa berdoa benda itu dimahfulkan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sahaja tidak cukup. Kita perlu juga berusaha untuk membentuk satu generasi yang saya katakan tadi, generasi Y, dengan kita tanamkan semangat dan iltizam kepada mereka supaya sentiasa berusaha untuk menjadi satu generasi yang terbaik, generasi yang sentiasa memikirkan tentang perkembangan, kemajuan negara yang kita cintai. Sebab dengan adanya satu generasi merupakan generasi pelapis yang akan menentukan hala tuju negara. Biarlah kita sebuah negara yang aman, makmur dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu menjadi sebuah negara. Contoh, Syria. Syria adalah sebuah negara yang mempunyai peradaban yang hebat daripada segi ilmu, ketemadunannya, tetapi hancur disebabkan generasi-generasinya yang begitu tamak. So, jadikan ia sebagai satu pengajaran. Generasi-generasi muda sekarang perlu bangkit dan menentukan bahawa tanggungjawab keselamatan negara adalah tanggungjawab bersama. Keluarga kita adalah keluarga Malaysia yang kita perlu pertahankan, dan kita perlu tentukan negara kita sentiasa sejahtera, aman dan kekal bahagia sehinggalah di akhir. Sekian. Alhamdulillah, selesai sudah punya penerima. Saya sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk menerima pada pagi ini. InsyaAllah sahaja itu daripada kami. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.